As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا الله الذي نعتز به. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آت نفوسها تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, pertama dan utama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda serta para sahabat. Alhamdulillah, kita diberikan pertemuan pada minggu yang pertama dalam bulan Oktober. Alhamdulillah, mudah-mudahan para jemaah sekalian di dalam keadaan sihat walafiat, dalam penjagaan Allah, serta dipermudahkan segala urusan-urusan kita. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, dapat kita bertemu pada malam ini di wadah online. Anjuran daripada Office of Imam Masjid Al-Istiqamah. Seperti biasa, malam ini akan saya kongsikan daripada kitab Tadabbur Hikmah Hadis 40 karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Tajuk pada malam ini akan saya sentuh berkenaan tentang hadis yang ke-26 mengenai amalan sedekah. Jadi sebelum saya menyentuh berkenaan tentang hadis ataupun membaca pada malam ini hadis yang ke-26, sukanya saya ingin mengajak para jemaah sekalian untuk kita membuka naskah Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-261 hingga 264. Sama-sama kita dapat kurang kata menyimak mengenai tentang yang mana Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada hamba-hambanya cara-cara kita menggunakan harta dan hukum-hukumnya, menafkahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah akan saya membacanya daripada ayat 261 hingga 264. Sama-samalah kita dapat membacanya bersama, insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Sadaqallahul Azim. Yang mana rumusan ataupun yang boleh saya buat ringkasan daripada ayat 21 hingga 24, ayat 261 hingga 264, ia membicarakan berkenaan tentang kita menafkahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau dalih lebih yang kita boleh katakan kita mengeluarkan sebahagian daripada harta kita mahupun apa yang kita mampu untuk memberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita lebih kenali sebagai sedekah. Dan daripada Imam Al-Qutubi mengatakan ucapan yang baik itu adalah sedekah, dan sesungguhnya sebahagian dari perbuatan yang baik adalah hendaknya engkau menemui saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ini daripada Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Yang mana ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala daripada 261 membicarakan berkenaan tentang perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seumpama sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kendaki. Dan Allah juga maha luas kurniaannya lagi maha mengetahui. Jadi, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ganjaran dan kelebihan orang yang bersedekah ataupun orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ganjarannya di sisi Allah sangat-sangatlah besar dan sangat-sangatlah hebat. Dan apabila kita ingin ataupun ingin mengeluarkan sesuatu untuk agama Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita rasa takut ataupun rasa curiga mahupun keraguan di dalam jiwa kita, yang mana kita mengatakan habislah harta saya, apa lagi nak keluarkan kalau dah tak ada harta dan sebagainya. Sesungguhnya Allah akan melipat kali gandakan ganjaran orang yang suka memberikan sedekah, dan sedekahnya ini untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk perbuatan-perbuatan yang mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang seterusnya, ayat 263, Allah Subhanahu wa taala mengatakan perkataan yang baik, qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Menyatu. Jadi, sekiranya kalaulah kita tidak mempunyai harta, perkataan ataupun percakapan kita juga yang boleh menyenangkan hati orang, yang boleh membuatkan diri orang tidak disakiti, juga dikatakan sedekah.
Ini ada juga hubung kait dengan hadis yang bakal saya kongsikan dalam kitab Tadabbur Hikmah Hadis mengenai ganjaran orang yang ataupun amalan bersedekah. Saya akan membaca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yawmin tatlu'u fihi asy-syamsu ta'dilu baina ithnaini sadaqah wa tu'ir rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah wal kalimatu tayyibatu sadaqah wa bikulli khutwatin tamshiha ila as-salati sadaqah wa tumitul adha an tariqil sadaqah. Rawahul Imamul Bukhari wal Imam Muslim rahimahumullah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap sendi daripada manusia memerlukan sedekah bagi setiap hari yang mana terbit matahari padanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kamu mendamaikan antara dua orang manusia, ia dikira sebagai sedekah. Apabila kamu membantu seorang lelaki berada di atas haiwannya atau bantu angkat barangannya, adalah dikira sebagai sedekah. Kalimah yang baik adalah sedekah. Dan setiap langkah yang engkau jadikan untuk menunaikan solat juga sebagai sedekah. Dan membuang sampah daripada jalan juga dikira sebagai sedekah. Hadis riwayat oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah. Ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Apa yang kita boleh ambil daripada intipati ataupun intisari hadis yang ke-26 mengenai amalan sedekah. Yang mana sedekah itu maksudnya luas. Ia bukannya daripada sudut harta, daripada sudut kemampuan kita. Yang mana kemampuan kita itu mungkin terbatas. Kita kurang kemampuan daripada sudut keuangan. Tetapi bukan satu perkara untuk menghambat kita mengeluarkan ataupun memberikan sedekah. Nabi mengatakan tadi, pelbagai perkara yang boleh menjadikan setiap apa yang kita buat itu dikatakan sebagai sedekah. Kita angkat satu benda yang ada di jalanan seperti sampah ataupun perkara yang boleh menghalang jalanan juga, itu pun dikategorikan sebagai sedekah. Kalaulah kita melaksanakan ibadah seperti solat, juga dikatakan menjadikan untuk menunaikan solat juga sebagai sedekah. So langkah kita untuk menuju untuk melaksanakan perbuatan ataupun melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga dikatakan sebagai sedekah. Jadi kita tak boleh mengatakan saya ini kurang bernasib baik, saya ini tidak mempunyai harta yang banyak, saya ini susah, jadi saya tak perlulah dan tak wajiblah saya bersedekah. Memang daripada sudut kewangan mungkin tidak perlu ataupun tidak mampu, maka jangan kita paksa diri kita untuk laksanakan sedemikian, tetapi berbagai sedekah. Sehingga kan dalam hadis yang lain juga mengatakan kita senyum juga sedekah tanpa kita mengeluarkan apa-apa kewangan. Dan ada juga lagu mengatakan senyum, tak perlu kata apa-apa. Jadi dengan senyuman kita bersedekah. Tapi jangan jadikan sebagai senyuman itu lepas ni semua orang tidak memberikan, mengeluarkan infak, hanya sekadar pergi di tepi tampung masjid ataupun di mana-mana tempat dengan menghulurkan senyuman sahaja. Dia tidak boleh memenuhkan tabung masjid ataupun tabung sesuatu badan yang memerlukan. Itu menggantikan
bagaimana yang kepada orang yang tidak berkemampuan, mereka juga boleh melakukan sedekah dengan berbagai sudut. Yang mana dalam hadis ini juga mengatakan setiap sendi daripada manusia memerlukan sedekah setiap hari. Maksudnya kita disuruh melaksanakan perkara-perkara yang boleh mendatangkan manfaat, menyenangkan orang. Jangan kita menyusahkan orang. Kita permudahkan segala urusan-urusan orang. Kita jangan menyakiti hati orang. Kalau kita berada di jalanan, kalau kita berada di mana-mana, tak kiralah di mana tempat kalau kita berada dalam perjalanan waktu kita hendak pergi menuju ke tempat kerja. Kalau kita sedang memandu, kita jangan menghalang kenderaan-kenderaan yang lain, ataupun kita membawa kenderaan kita dalam mengikut kita punya, orang kata suka, seronok kita. Kita bawa 30 km per hour. Sedangkan orang mungkin ada maslahat-maslahat yang perlukan cepat dan sebagainya. Jadi kita permudahkan urusan orang lain. Itu juga dipanggil sebagai sedekah. Dia tidak bererti yang mana kita menjadikan sedekah ini satu perkara yang hanya khusus untuk kewangan saja. Tidak. Islam tidak menspesifikkan ataupun mengkhususkan sedekah itu mestilah membentuk ataupun daripada bentuk kewangan, tetapi berbagai cara untuk kita melaksanakan sedekah. Daripada kita membazir, beli perkara-perkara yang mungkin kita sudah mempunyai benda ataupun perkara itu, tapi kita hanya mengatakan, oh duit ni banyak sangat lah, tak tahu nak buat apa, tak tahulah nak apa, kita beli. Nak simpan pun mungkin kita rasa dah terlampau banyak sangat. Jadi kita belilah perkara-perkara yang mungkin bukan kita punya keperluan, tapi sekadar kemahuan kita. Dia bukan keperluan yang mana kita perlu sangat-sangat perkara ini, tetapi ianya sebagai kemahuan ataupun hanya ikutan nafsu sahaja. Jadi dengan wang sedemikian, kita bolehlah memberikan ataupun mengulurkan infak untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi ayat yang dibacakan dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kita berbagai, orang kata cabang, tanaman-tanaman yang kita berikan sumbangan untuk Allah, bukakan biji-bijiannya, melimpahkan rezeki kita itu berlipat-lipat kali ganda. Jadi orang yang melaksanakan sedekah ini, jangan kita takut, jangan kita risau. Kita tidak akan jatuh fakir ataupun kita tidak akan jatuh miskin. Malah insya-Allah Allah akan membantu kita. Saya pernah kongsikan sepotong ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in tansurullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Kamu bantu agama Allah, kamu tolong agama Allah, kamu buat untuk jalan Allah, Allah akan memberikan yansurukum, pertolongan kepada diri kamu. Jadi jangan kita rasakan kita sumbangkan $100 ini pasti kita akan miskin, pasti kita akan susah. Tidak. Percayalah, dengan sumbangan yang kita berikan itu, pasti Allah akan melipat kali gandakan. Pasti Allah akan kurniakan kita segala kebaikan. Mungkin bukan dari sudut kewangan, tetapi mungkin dari sudut perkara-perkara yang lain seharian kita. Mungkin anak-anak kita berjaya dalam mata pelajaran mereka, dalam kerjaya mereka. Mungkin kita juga dipermudahkan daripada segala urusan-urusan pekerjaan kita. Mungkin rumah tangga kita menjadi aman dan damai. Mungkin dikurniakan kita zakat, kurniakan kita anak-anak, zuriat-zuriat keturunan yang baik-baik. Dengan apa? Dengan kita membantu agama Allah Subhanahu wa taala dengan menghulurkan sedikit kemampuan yang kita mampu. Walaulah dari betul-betul sudut kewangan. Tapi kalau tidak mampu daripada sudut kewangan, kita boleh sumbangkan dengan berbagai apa jua cara sekalipun.
yang mana dikatakan apabila kamu membantu seseorang lelaki berada di atas haiwannya atau bantu angkat barangannya adalah dikira sebagai sedekah. Kita nampak orang berada di jalanan, mungkin kita nampak makcik yang baru balik daripada pasar ataupun daripada NTUC ataupun dari pasar raya dan mana-mana. Kita nampak dan kita mampu untuk memberikan hulur tangan kita untuk membantu mengangkat barang-barang mereka. Itu juga kita dikategorikan sebagai sedekah. Kemudian kita cakap perkataan-perkataan yang baik-baik, kalimah-kalimah yang baik-baik juga sedekah. Ia bukan terhad sekadar untuk kewangan. Dan dikatakan juga di pada akhir hadis ini, dan membuang sampah daripada jalan juga dikira sebagai sedekah. Maksudnya kita nampak kalau kita berada dalam masjid, dalam keadaan sekarang ni mungkin terhad lah. Tapi insyaAllah pada masa-masa yang akan datang, ataupun kita berada pada waktu-waktu harian ataupun waktu hari Jumaat, kita nampak ada sampah, mungkin ada tisu. Jadi jangan kita hanya sekadar lihat, tapi kita ambil kemudian kita buang ke dalam tong sampah. Juga itu sedekah. Jadi pelbagai cara yang Allah Subhanahu Wa Taala nak mengurniakan kepada hamba-hambanya ganjaran. Dia tidak menspesifikkan, mengkhususkan hanyalah sekadar ini saja, tapi keluasan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala juga dikatakan sangat-sangat ingin memberikan kebaikan buat hamba-hambanya. Seperti mana dalam hadis yang lain mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik memberi manfaat kepada orang lain. Kita ini berada di muka bumi Allah. Janganlah kita menjadi manusia yang mendatangkan kebencian orang. Jadilah manusia yang boleh mendatangkan manfaat kepada orang. Maksudnya keberadaan kita, adanya kita itu dapat kita sumbangkan walaupun kecil, walaupun sedikit manfaat kita. Tetapi kita dapat memberikan kebaikan buat diri orang-orang yang berada di sekeliling kita. Kalaulah kita tidak mampu untuk mengatakan apa-apa, jadi sebaiknya kita senyap ataupun diam daripada percakapan kita, tutur bicara kita ini boleh mendatangkan kesakitan dalam si pendengar ataupun si penerimanya. Jadi kalau kita ada sesuatu yang boleh mendatangkan manfaat, kita berikan sumbangan idea kita, berikan sumbangan kita punya akal fikiran kita untuk sama-sama dapat mempraktikkan kebaikan. Kita lihat contohnya pada malam ini. Kalaulah saya diberikan hanya sekadar untuk saya punya perkongsian saja, tanpa saya kongsikan bersama anda semua, pasti manfaat itu tidak akan meluas. Jadi mudah-mudahan perkongsian walaupun dalam mengambil masa lebih kurang dalam 20 ataupun 25 minit, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi yang mendengar, bagi yang melihat. Dan kemudian kita boleh sampaikan juga, kalau itu kebaikan, kita boleh sampaikan kepada teman-teman, anak-anak isteri kita, keluarga kita, sahabat handai kita. Itulah perkara yang dikatakan kebaikan. Kita berada dekat muka bumi Allah ini, biarlah menjadi manusia yang dikatakan oleh Nabi SAW, anfa'uhum linnas. Menjadi manfaat buat manusia yang berada di sekeliling kita. Jangan kita menjadi orang yang mendatangkan kemudaratan, yang mendatangkan kebencian orang. Bagi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala nak menyiapkan kita berbagai ganjaran, berbagai kebaikan, berbagai pahala dan sebagainya dengan kita melaksanakan sedekah.
Tak kiralah daripada sudut kewangan, daripada sudut apa yang telah termaktub di dalam hadis ini, ataupun pelbagai daripada hadis-hadis yang lain, yang mana kita ini boleh mudah dan boleh mampu dan senang untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak mampu daripada sudut yang bahagian ini, ada bahagian yang lain juga kita boleh lakukan. Kalau dua bahagian yang kita tidak mampu, ada bahagian yang ketiga kita boleh laksanakan. Jadi berbagai pintu-pintu yang mana Allah telah sediakan untuk hamba-hambanya, untuk kita melakukan amal kita, untuk kita memberikan sumbangan kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita rasakan kita dah kurang kemampuan, dah tak ada, lepas tanggungjawab kita dah daripada apa segalanya. Tidak. Berbagai pintu-pintu yang Allah telah sediakan. Hanya kalau kita mampu untuk membuka pintu ini, yang tak mampu, ada pintu-pintu yang lain, kita buka. Kerana di situlah ada kebaikan, di situlah ada dia punya jalan untuk kita menuju ke akhirat, untuk membawa bekalan-bekalannya. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang mana minggu lepas juga saya telah kongsikan, yang mana kalau kita perlukan berbagai masalah kita, huraian kita menjadi satu, diberikan ketenangan, kesenangan, jangan lupa kita zikir kepada Allah, bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar segala-galanya menjadi kebaikan buat diri kita. Mudah-mudahan ahli keluarga kita juga mendapat kebaikan. Mudah-mudahan bukan sahaja itu, tetapi seluruh umat-umat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala mendapat kebaikan. Bukan sahaja kita berada di dunia ini, malah juga mendapat kebaikan di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan sekadar di sini perkongsian pada malam ini, mudah-mudahan yang baiknya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang ataupun yang lemah daripada diri saya sendiri. InsyaAllah, jika ada masa, jika panjang usia, kita bertemu lagi pada minggu-minggu yang akan datang dalam keadaan sihat walafiat. Jaga diri, jaga kesihatan. Mudah-mudahan kita dapat meneruskan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 रहमतें निछावर करता है तू,
बरकतों से दामन